Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofiza Muhammad Karim, mewakili pihak pengurusan Pusat Inovasi dan Perkomersialan mengucapkan selamat datang dan kepada semua peserta dalam webinar kita pagi ini, dan juga saya mengadu-adukan kepada penceramah kita lah pagi ini, Cik Sofia Rehan Ramli daripada Maipo. Pagi ini kita akan yang akan menjadi moderator kita pagi ini ialah Timbalan Pengarah ICC, iaitu Dr. Khadijah Muhammad, Profesor Madya Dr. Khadijah Muhammad. Saya hand over pada Dr. Khadijah. Silakan Dr. Khadijah. Okay, terima kasih Dr. Kofiza selaku host kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini bagi memberkati program kita, marilah kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey. Sebenarnya bersempena dengan hebahan penawaran geran penjanaan paten oleh Pusat Inovasi dan Pengkomersialan ICC UUM, pihak ICC mengambil inisiatif lah mengadakan webinar bersama Perbadanan Harta Intelek MyIPO yang bertajuk pengenalan kepada paten. Saya terangkan sedikit dahulu secara ringkas. Inisiatif oleh ICC UUM ini sebenarnya selaras dengan gagasan gemilang akademia dan admin holistik ataupun lebih dikenali sebagai Gagah UUM bagi tempoh 2021 hingga 2025 yang telah pun dilancarkan oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UUM Profesor Dr. Ham Hilman Abdullah. Dan Gagah UUM 2021-2025 ini menekankan kepada research, publication and innovation drive ataupun juga dikenali sebagai rapid initiative bagi membudaya dan menyemarakkan aktiviti penyelidikan, penerbitan, perundingan serta inovasi dan pengkomersialan di UUM. Dan program pada hari ini sebenarnya adalah selaras dengan keperluan rapid 3 iaitu inovasi dan pengkomersialan. Bersama kita pada hari ini ialah Cik Sofia Rehan Ramli yang merupakan pemeriksa paten kanan di MyIPO. Saya sebenarnya nak kongsi juga sedikit biodata ringkas di skrin ni, tapi sebab mungkin internet connection saya tak berapa kuat, file tu agak lambat untuk loading ya. Jadi saya terangkan serba sedikitlah latar belakang Cik Sofia. Cik Sofia ni berkelulusan di peringkat ijazah dalam bidang electrical engineering pada tahun 2005 dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. Serta selanjutnya beliau juga memiliki ijazah sarjana dalam Master of Intellectual Property pada tahun 2010 dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan sebaik saja tamat pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dan sekembalinya ke Malaysia, Cik Sofia Rehan telah pun berkhidmat di MyIPO dan sehingga kini telah hampir ataupun mungkin telah mencecah tahun ke-15 sebagai pemeriksa paten. Jadi melihat kepada latar belakang Cik Rehan ni, beliau banyak terlibat dalam aktiviti berkaitan paten sama ada di peringkat dalam Malaysia, di peringkat ASEAN
dan juga di peringkat antarabangsa sehingga wakil Malaysia ke WIPO, World Intellectual Property Organization di Switzerland. Beliau juga berkemahiran dalam melakukan carian dan pemeriksaan substantif kepada permohonan paten di Malaysia. Jadi ini kalau carian dan pemeriksaan substantif ini merupakan satu stage yang kritikal dalam mana-mana permohonan paten. Jadi saya harap dengan pengalaman, pengetahuan dan kemahiran Cik Sofia Rehan, semoga perkongsian kita pada hari ini dapat dimanfaatkan oleh kita semualah. Okey, dan sesi pada hari ini akan dimulakan dengan perkongsian daripada Cik Sofia selama 1 jam dan diikuti selama 30 minit. Kita beri ruang dan peluang untuk sesi soal jawab. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya kita jemputlah Cik Sofia Rehan Ramli untuk berkongsi tentang perbincangan pada hari ini, iaitu pengenalan kepada paten. Dipersilakan Cik Rehan, Cik Sofia. Terima kasih Dr. Khadijah. Semua boleh dengar ya saya punya suara? Okay, saya nak share skrin sekejap. Okay, slide ni agak panjang tapi saya dalam PDF saya rasa mungkin Universiti dah ada distribute. Cuma itu untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan lah. Cuma slide ni mungkin akan ada sikit-sikit juga sebab biasanya talk ni dia akan ambil masa 1 jam setengah hingga 2 jam macam tu. Tapi tak apalah, kita try buat dalam masa 1 jam. Sekarang nampaknya semua full screen slide ni. Hari ni pergi ke... Nampak. Nampak Cik Sofia? Okey. Dan kalau tuan-tuan ada soalan mungkin nanti boleh type dalam chat box ataupun mungkin boleh inform urus setia ke, so kita akan pergi ke Q&A hujung nanti. Okay. So hari ni kita akan belajar sedikit tentang paten. So paten ini merupakan salah satu komponen harta intelek. And seperti yang tuan-tuan perempuan dengar pasal biodata saya bekerja di MIPO. MIPO ni merupakan agensi kerajaan, badan berkanun yang kira macam mengawal selia harta intelek di Malaysia lah. Okay. And paten ni merupakan salah satu komponen harta intelek yang dikawal oleh MIPO. Kita bezakan sedikit lah perbezaan antara paten dan komponen-komponen harta intelek yang lain. Okay, nanti kita akan go through on paten. Okay, hak cipta ni basically dia berkaitan dengan karya, pelindungan karya, sama ada karya literal, karya seni, macam novel, lirik lagu, movie, arca, apa semua tu, itu di bawah hak cipta. Dan kita ada juga cap dagangan ni. Ini mungkin yang tuan-tuan puan-puan paling familiar lah. Cap dagangan ni biasanya melibatkan branding, logo yang membezakan satu barangan dan barangan yang lain. Kat sini contohnya logo Apple, siapa tak kenal Apple tu berkaitan dengan apa. And then kita ada juga reka bentuk perindustrian, iaitu ataupun dalam bahasa Inggerisnya industrial design, ID. Industrial design ni merujuk kepada rupa bentuk luaran sesuatu barangan. Macam contoh yang famous biasa orang pakai botol Coca-Cola ni lah. Dia antara kiranya yang first design botol rupa botol macam ni. Ini kita ada juga petunjuk geografi. Petunjuk geografi ni dia lebih kepada indikasi yang menunjukkan origin sesuatu barangan tu. Macam contoh kalau kat Malaysia ni antara contoh petunjuk geografi yang famous Mangga Harum Manis lah. Sebab Mangga Harum Manis ni di kepunyaan kira Department of Agriculture Kerajaan Negeri Perlis macam tu. So maknanya macam kalau orang lain dia nak guna nama Mangga Harum Manis tu tak boleh lah kalau di Malaysia ni. Dan kita ada juga reka bentuk susun atur litar bersepadu ataupun IC layout design. Ini lebih kepada layout komponen dalam dekat IC ni lah layout dia lah kat PCB ni. Ini pun dikira komponen harta intelek. Dan ada lagi satu yang kita panggil rahsia perdagangan atau trade secret. Ini pun merupakan kita panggil harta intelek juga. Cumanya dia sebab dia secret kan, dia rahsia. Dia tak ada perlukan pendaftaran ke apalah. Contoh rahsia perdagangan ni mungkin orang kata resepi Coca-Cola ataupun resepi KFC tu. Dia tak boleh difilekan ke apa sebab bila kalau once kita filekan, kita disclose, kita expose, nanti orang lain tahulah benda tu kan. So dia lebih kepada rahsia dalam syarikat, trading macam tu lah. Tapi dia tetap dianggap harta intelek. Just nak tunjuk sajalah. And harta intelek ni dia bukannya satu barang, mesti ada satu je harta intelek. Kita tengok contoh kat sini macam handphone. Macam kalau teknologi melibatkan antena ke broadband, wireless apa semua tu di bawah paten. Dan dia punya branding, logo tu bawah cap dagangan.
And then dia punya design handphone tu mungkin boleh dilindungi di bawah reka bentuk perindustrian. Dia punya komponen dalam tu mungkin bawa IC layout design. And dia punya coding ke, icon, emoji, apa semua dalam dia punya sound ke ringtone mungkin boleh dilindungi di bawah hak cipta. So hopefully by now tuan-tuan dan puan-puan dah boleh nampak lah secara kasar perbezaan antara setiap harta intelek ni. Setiap harta intelek ni dilindungi di bawah akta yang berbeza kalau kat Malaysia. Dan dia punya definisi pun berbeza. So cara perlindungan pendaftaran pun berbeza-beza lah. Okay. So kita go to patent. Okay. Patent ni sebenarnya ada di mana-mana. Dia bukannya hanya meliputi produk yang macam produk yang kita panggil yang wow lah, yang something yang very significant. Dia apa-apa saja yang melibatkan innovation tu memang kita panggil patent. Kita tengok contoh kat sini. Contohnya macam kita tengok yang superconductor ni, dia bukanlah pertama kali dia ada invention melibatkan superconductor pada tahun 1986. And then dia tahun 87 inventor ni dia dapat Nobel Prize lah berkaitan superconductor ni. Dan mungkin profilan berkaitan superconductor ni meningkatlah beberapa tahun selepas tu. Tapi lepas tu dia mendatar balik, dia stagnan. Berbanding dengan invention berkaitan basikal yang lain merah ni ataupun berus gigi yang lain biru. Dia sentiasa ada, walaupun kita anggap macam berus gigi ni macam tak ada apa-apa, it's not something yang significant, tapi dia tetap dianggap invention. Dan kita tengok profilan berkaitan dengan bicycle and toothbrush ni pun memang makin lama makin meningkat. So ini dia kata yang something bila kita nak invent something tu, tak semestinya something yang melibatkan kos yang tinggi ataupun something yang melibatkan kerjasama banyak pihak ke. Yang kalau kita tengok nanti definisi patent pun sebenarnya agak straightforward, agak simple. Okay, so ni seperti saya kata tadi, patent ni one of the IP component. Dan patent merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh kerajaan kepada pereka cipta atau pemohon, inventor atau applicant untuk satu jangka masa tertentu. Okay, so bila kita kata hak eksklusif ni, ini bermaksud hak eksklusif untuk menghalang pihak lain daripada membuat, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual atau mengimport reka cipta tersebut tanpa kebenaran pemilik. So dengan kata lain kita ada dapat monopoli lah untuk exploit kita punya untuk exploit kita punya invention tadi tu. Tetapi ini bukan bermaksud kita boleh menghalang orang lain sekiranya pihak tersebut menggunakan produk kita, invention kita tu untuk non-commercial ataupun for experimental. Kalau kita tengok ke sini, biasanya dia melibatkan trading lah, urus niaga. Kalau apa-apa yang ada pihak lain yang menggunakan kita punya invention tu, dia jual invention kita tanpa kebenaran kita ada hak lah untuk saman dia macam tu. Okay. So kenapa kita bagi dia hak eksklusif ni? Sebagai ganjaran untuk inventor tu ataupun applicant tu mendedahkan teknologi berkaitan dengan reka cipta. Itulah sebabnya berbanding dengan permohonan kalau cap dagangan ke copyright ke, untuk patent ni bila kita nak file untuk pendaftaran, dia hendaklah mengandungi perihalan ataupun kita panggil patent specification tentang bagaimana hendak membuat dan menggunakan reka cipta tersebut. Maknanya dalam patent spec tu, kita panggil patent spec lah secara ringkasnya. Patent spec tu kena explain lah macam how to make and how to use the invention. Ini contoh sebagaimana yang kita kata bila dia dapatkan hak eksklusif ni. Ini berkaitan ada satu company ni, SKB Shutters lah. SKB Shutters Manufacturing. Dia ada buat patent berkaitan dengan rolling shutter, transparent rolling shutter. So dia dah dapat patent, ini dia bagi nombor patent dia. So bila dia dah dapat patent tu, dia iklankan dalam surat khabar. Dia bagi warning notice lah. Dia kata dia sekarang ni exclusive owner of this invention. So kalau ada pihak lain yang, macam kat sini kita tengok ayat dia. Kalau dia ada jumpa pihak lain yang ada buat offer for sale ke, sell or use ke, dia ada, maknanya kalau buat ni tanpa kebenaran owner ni, mereka ada hak untuk saman that third party. So ini kita kata hak eksklusif tadi tu. Maknanya kalau ada orang lain buat, kita ada hak untuk stop that person. Okay, apa maksud reka cipta ni? Kalau di Malaysia, dia di bawah Seksyen 12 Akta Patent, reka cipta ni bermaksud ilham yang membenarkan pada amalannya penyelesaian sesuatu masalah dalam bidang teknologi. Solve a problem in the field of technology.
So ia boleh menjadi sesuatu keluaran ataupun produk ataupun proses atau method. Okay. Right. So ini sebenarnya definisi reka cipta dalam Akta Paten. Basically apa-apa yang solve the problem in the field of technology. So saya bagi tuan-tuan beberapa contoh lah. Kalau katakan saya nak file tudung, boleh tak saya file patent, tudung di bawah patent? Mungkin tak boleh lah. Tapi kalau katakan kita kata tudung ni dia ada dia punya benang ataupun ada layer belah dalam tudung yang membuatkan boleh menukar rambut putih jadi hitam. Maknanya daripada uban tu jadi hitam balik ataupun daripada tak ada rambut jadi ada rambut. So dia ada menyelesaikan masalah. Mungkin dia menggalakkan pertumbuhan folikel rambut ke apa. So kalau macam tu dia boleh dipatentkan. Itu sebabnya penting juga kita ada patent spec tadi ni, sebab kalau dari tudung semata-mata kita tak boleh nampak apa problem yang dia solve kan. Ini just nak bandingkan secara ringkas apa yang bukan reka cipta ni. Kalau dia lukisan semata-mata tu, itu bukan reka cipta. Ataupun ukiran bunga timbul di permukaan luar botol mineral, kadang-kadang ada emboss design kat botol tu. Kalau dia just, maknanya dia just saja-saja nak buat design botol tu, ada emboss tu tak boleh lah. Tetapi kalau dia kata disebabkan wujudnya emboss design kat botol ni, kita punya bila kita sesiapa grip botol tu dia lagi menambahkan friction, increase friction antara botol dengan kulit tangan, so grip kita lagi strong. Itu boleh. Nampak tak dia punya perbezaan macam mana nak whether dia fall under patent ataupun ID ke apa ke. So basically apa-apa yang tidak menyelesaikan masalah tu kita tak boleh panggil dia reka cipta, therefore susahlah nak patent kiranya. Okay. Okay, kenapa kita kata bila kita bagi hak eksklusif tu applicant dia kena disclose, maknanya dia kena filekan, dia kena publish lah, sort of MyPo akan publish dia punya invention tadi tu. Sebenarnya kita nak menggalakkan inovasi. So kalau kita tengok contoh kat sini, asalnya piring hitam tu fonograf dia panggil. Asalnya kan dia guna konsep bila dia lorek dekat piring hitam tu akan menghasilkan lagu, bunyi, and then combination of that lorekan tu boleh mewujudkan lagu. So kita tengok daripada sebesar-besar fonograf ni dia akan jadi, dia evolve jadi something yang portable. And then lama-lama dah pakai guna optical means ni, dah pakai electronics punya style, dah jadi macam CD. Dan makin lama sekarang CD pun dah tak pakai. Dia terus pakai digital music saja. So ini yang kita kata invention ni dia menggalakkan innovation, therefore reka cipta ni boleh evolve, boleh evolusi lah. So bila kita ada reward system, macam kita bagi dia hak eksklusif, ada sort of that monopoly tu, mestilah orang pun macam berebut-rebut nak dapatkan that monopoly rights tu. So wujudnya sistem patent ni dia menggalakkan kita sentiasa inovasi. Ini saya kata tadi reka cipta ni, patent ni untuk reka cipta. Okey. Kalau di Malaysia, macam saya kata tadi kan dia had exclusive right tu for a certain period. Kalau di Malaysia ikut akta kita dia 20 tahun maksimum untuk mengecualikan pihak lain. Tapi kalau macam kat Malaysia ni kita kalau once sudah dapat grant, patent grant tu dia kena, kalau you nak dapatkan protection you kena bayar annual fee lah tiap-tiap tahun, annual fee. Maknanya kalau once tak bayar dia akan lapse. So kalau after beberapa kali reminder still tak bayar, kita panggil dia dah lapse, sudah tak ada protection lah. Okey. Dan bila reka cipta ni dah dapat eksklusif, yang MyPo ni kita ada pendedahan teknologi. Sebab kalau di Malaysia bila kita file application di MyPo ni, kita panggil late open for public inspection. Maknanya kalau sesiapa public dia access kita punya database, dia boleh jumpalah kita punya patent tadi tu. So ini kita kata tadi pendedahan ni untuk menyebarkan pengetahuan, untuk mengelakkan reinventing the wheel dan of course menggalakkan inovasi. So kenapa kita pentingnya pendaftaran ni? Sebab boleh je you all buat invention ataupun buat invention tapi tak daftar, terus dia jual kan, terus dia copy siapa. Nak buat macam tu boleh, tapi bila kita daftar ni kita mengurangkan risiko infringement. Sebabnya macam apabila tuan-tuan file application ni ke MyPo, setiap application tu kita akan examine, kita akan check dari segi patentability tu, boleh patent ke tidak. Itu tugas saya lah sebagai patent examiner. Bila application masuk, kita kena check dia ni memenuhi tak kriteria untuk patent.
So kalau katakan dia tak memenuhi, dah ada orang lain dah buat sebelum tu, kita objek lah. So tak boleh dah dapat protection. Itu sebenarnya menyelamatkan tuan-tuan dan perempuan. Sebabnya tuan-tuan perempuan maknanya selalunya kita file ni awal-awal stage kan, macam sebelum commercialize ke, sebelum kita buat mass production ke apa. So kalau kita dah mendapati invention tu dah melanggar hak orang lain, kalau kita teruskan juga, kita commercializekan juga, kemungkinan kena saman tu sangat tinggi. Macam kita tengok contoh yang SKB Shutters tadi tu, sebab nak bawa kes ke mahkamah ni bukannya murah kalau tuan-tuan perempuan perasan lah kan. Macam kita nak appoint lawyer pun dah makan kos. Lepas tu proses tu bukannya macam sehari dua, kadang-kadang bertahun-tahun pun tak settle lagi. So tujuan kita file ni nak mengelakkan benda-benda macam tu lah berlaku. Okay, and then bila kita file ni, dia menjamin kedudukan kukuh di pasaran lah. Sebab pertamanya bila kita dapat monopoli tu, kita dah kurang saingan lah. Obviously lah kan, sebab bila dah monopoli tu, kita seorang je lah yang monopoli kan. And then itu juga memberi image positif kepada market, kepada investor. Kalau katakan kita memerlukan injection pelabur, mungkin kalau pelabur tu tengok kita ni serius dalam menjaga kita punya IP, menjaga kita punya patent apa semua tu, so dia mungkin lebih menarik minat lah. And of course, dia untuk mendapat keuntungan yang lebih tinggi. So bila kita dah monopoli, kita ada exclusive rights tadi tu, kita boleh decide harga yang kita nak letak, kita boleh decide tak nak kasih orang lain buat ke, ataupun kita mendapat keuntungan tu melalui licensing agreement ke, macam kita licensekan orang ni untuk develop kita punya invention apa semua tu kan. So ada agreement tu, ada melibatkan royalty juga apa semualah kan. So ada keuntungan berbanding kita buat R&D semata-mata betul terus commercialize, sekali dah lah kita tak ada exclusive right, lepas tu kita pula kena saman semua, so dah rugi di situ. And of course, bila kita file ni, kita boleh macam lagi mudah untuk cross licensing, sebab ada certain platform, saya tak pasti di Malaysia ada juga, ada platform ni kita boleh kita panggil IP marketplace. Kita boleh macam kita kita display kita punya invention kat situ, kita cari ada tak potential investor atau potential collaborator. Saya rasa antara universiti dengan industri pun ada juga kan macam tu. So kita menggalakkan cross licensing ni, so tak adalah semua benda kita buat sendiri. So ada certain benda kita boleh wujudkan kerjasama dengan orang lain macam tu. And then satu lagi di Malaysia ni, IP ni boleh dijadikan cagaran, sebab kita kata IP ni kan macam harta intangible asset, harta tidak ketara. So sama juga macam harta-harta lain, aset lain, dia ada value. So ada value ni boleh dijadikan collateral lah. Okay. Di Malaysia, saya kata tadi semua pun nak ikutkan semua pun patent lah, tapi nak ikutkan bawah patent tu dia ada pecahan sikit lah. Ada kita panggil patent, ada lagi satu perlindungan ni kita panggil perbaharuan utility, atau dalam bahasa Inggerisnya utility innovation, UI. So apa beza dia? Patent ni sama juga, ada hak eksklusif kepada pedagang kita, tapi UI ni dia lebih kepada hak eksklusif untuk minor invention ataupun petty invention. Dia invention yang dia punya improvement banding dengan produk sebelum ni, dia macam very minor improvement lah. Nanti kita akan tengok apa beza dengan lagi detail. So untuk patent, saya kata tadi, dia punya tempoh perlindungan tu maksimum 20 tahun. Maknanya tertakluk kepada pembayaran annual fee. Untuk UI, dia punya maksimum pun nak ikutkan 20 tahun jugalah, 10 plus 10 campur 5 campur 5. Tetapi selepas 10 tahun pertama, kalau katakan tuan-tuan perempuan nak renew lagi, nak extend lagi protection, kita kena submit yang bukti lah yang menunjukkan invention tu masih lagi dikomersialiskan ke, masih lagi digunakan, baru boleh kita extend perlindungan tu. Banding patent tak perlu submit apa-apa proof lah, you just bayar annual fee je, kita akan extend you punya protection. Okay, ini nak cerita sikit tentang Paris Convention. Paris Convention ni basically mana-mana negara yang merupakan member of Paris Convention, dia ada general principle yang sama lah. Pertama sekali melibatkan national treatment. Apa maksud national treatment ni? Semua application dilayan sama rata. Maksudnya tak kisahlah application tu dari luar ke, pemohon tempatan ke, pemohon antarabangsa ke, kita layan sama. Dia punya dia punya kriteria ke apa ke, semua sama. Kita tak ada lebihkan yang local application kita utamakan ke. Kita ikut first to file. Siapa pun dia lah yang kita akan buat dululah.
Ini pun terpakai di mana-mana negara. Sama juga kalau tuan-tuan perempuan file di negara lain pun, di US ke, di negara ASEAN ke, dia akan Paris Convention ini menjamin kesamarataan national treatment. And then the second pillar of Paris Convention melibatkan territorial. Apa maksud territorial ni? Semua negara ni dia punya pelindungan patent ke pendaftaran ke bergantung pada akta patent di negara masing-masing lah. Ini yang saya kata tadi, macam Malaysia kita ada Patents Act 1983. Dia bersifat territorial, maksudnya walaupun secara basicnya sama, dia punya konsep patentability tu sama, tapi dari segi pendaftaran, macam apa yang kena submit, berapa masa tempoh ke, pelindungan berapa lama ke, basically 20 tahun lah, tapi ada certain dia buat 15 tahun dari tarikh grant, ada macam Malaysia 20 tahun dari tarikh pemfailan. Dia punya basic tu sama, tapi cara enforcement tu dia mungkin berbeza. Ini sebab melibatkan sovereignty. Ini akan kita tengok jugalah macam mana US dia punya akta dia berbeza sikit mana dengan Malaysia. And kalau kita tengok pun macam dulu-dulu famous case macam Samsung lawan Apple, kalau kita tengok setiap keputusan setiap negara tu walaupun kes tu sama, melibatkan isu yang sama, tapi keputusan mahkamah setiap negara tu berbeza-beza. Ada macam contoh di Korea Samsung yang menang, tapi di US Apple yang menang. Macam itulah sebab dia melibatkan kita kata territorial, akta dia, pelindungan dia lain-lain. Dan lagi satu pillar of Paris Convention ni, rights of priority. Apa maksud rights of priority ni kita akan tengok. Okay, ini contohnya. Kalau kata tuan-tuan perempuan file di MyPo Invention Tuan Perempuan hari ni. Perempuan hari ni 22 Jun. So, bila tuan-tuan perempuan file di negara lain dalam masa 12 bulan dari hari ni, negara tersebut, patent office tersebut akan menganggap seolah-olah dia file dekat negara lain tu pun pada hari ini juga. Kenapa pentingnya filing date ni, priority date ni? Kita akan tengok nantilah. Tapi rights of priority ni dia memudahkan sebabnya tuan-tuan boleh file application yang sama. Kita ada masa 12 bulan lah untuk prepare kita punya file tu nak file kat negara lain. Macam kita kata tadi sebab patent ni kan bersifat territorial. Contohnya macam di negara Thailand, dia punya patent spec tu mesti dalam bahasa Thai. Macam bahasa, dia tak terima English. Kalau di MyPo kita boleh terima bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Tapi macam di negara-negara ASEAN macam di Myanmar ke Vietnam, dia kena dalam bahasa kebangsaan mereka. So, kita ada masa lah untuk prepare. Kalau kita nak file negara macam ni, kita ada masa untuk prepare, nak translate ke apa. And still dia anggap seolah-olah kita file di negara tersebut pada hari ini juga. Okay. Ini syarat-syarat untuk mendapatkan patent. So basically, nanti kita akan go one by one. Okay, ni tak ada. Okay. Ini macam contoh-contoh invention lah. Walaupun kita tengok macam simple sangat invention ni, tapi dia sebenarnya dia boleh memenuhi definisi reka cipta tu, so dia bolehlah dipatentkan. Ini macam contoh. Macam contoh ni kan, kita tengok macam simple je invention dia. Macam invention dia tak nak kasi air masuk dalam mata baby. Tapi dia kira ada menyelesaikan masalah, so bolehlah dipanggil invention, therefore bolehlah difilekan. Okay, kita tengok kalau sini contoh dia. Kalau ikut agak-agak tuan-tuan perempuan, apa invention dia sebenarnya? Proses ke? Cik Sofia? Ya? Proses ke tu? Cuba lagi. Flow. Flow. Yeah, it make it think very Mulut botol tu. non-spill. Sebenarnya dia invention dia coating dalam botol ni. Oh, coating. So that bila macam tadi kan sauce kan. Bila ada fluid ke apa material Cepat sikit lah, cepat. Yes, dia tak akan melekat pada botol. So dia mengelakkan pembaziran. So kita tak perlulah nak kena picit-picit ke terbalikkan ke goncang-goncang ke. Dia memang tak akan melekat di permukaan. Okay, sebenarnya invention ni, inventor ni, dia tak rasa dari universiti kat US, MIT kot, saya tak sure. Kena tengok balik. Dia sebenarnya asalnya dia nak mengelakkan pembekuan berlaku di muncung kapal terbang. Sebab bila kapal terbang, bila dah high up in the air tu, dia akan ada ketulan ais. So dia boleh menjejaskan sensor lah dekat body kapal terbang tu. So dia orang come up with this substance yang kerja mengelakkan pembekuan lah. So tak adalah frosting dekat badan kapal terbang ni.
And then diorang found out, diorang rasa instead of fokus pada heavy machinery punya ni, better diorang fokus pada household goods macam botol sos, botol ni lah kan, cleanser ke apa. Sebab based on diorang punya kajian juga, mendapati pembaziran banyak sangat berlaku disebabkan benda ni, makanan apa semua ni melekat pada in the surface of bottle ni. So diorang shift diorang punya tujuan lah, instead of fokus pada kapal terbang, diorang pergi ke makanan ni. So yang saya baca dulu, diorang tengah nak dapatkan approval dari FDA, saya tak pasti sekarang macam mana. Ini yang saya katakan, kadang-kadang invention ni, kita sebagai inventor, kita mungkin tak nampak dia punya bigger purpose, tapi melalui carian ke, melalui pembacaan, kadang-kadang kita dapati invention kita sebenarnya ada lebih manfaat ataupun lebih menguntungkan kalau kita tukar kita punya fokus tu. Okay, walaupun nak tunjuk sikit dalam akta kita, walaupun invention tu memenuhi definisi reka cipta, tetapi ada juga reka cipta yang tidak boleh dipatenkan. So ini kita panggil non-patentable invention lah. So kalau dia fall within these 4 categories ni, terus kita takkan examine, takkan apalah, kita akan kata tak boleh patent. So kita akan go one by one. Okay, first kali discovery, penemuan. Okay, saya bagi contoh macam kat sini. Ada certain material, dia ada piezoelectric characteristic. Apa maksud piezoelectric ni? Dia bila kita deform this material, sama ada kita compress ke ataupun kita kembangkan dia akan menghasilkan charge elektrik. So sama juga bila kita apply charge elektrik to this material, dia akan deform. Kita makin compress ke, makin kembang ke. So inorganic crystal, basically dia ada this characteristic lah. Piezo effect kita panggil. So kalau kita nak file inorganic crystal ni, disebabkan dia punya kriteria ni, tak boleh dipatenkan sebabnya ini memang ciri that crystal. Crystal tu memang ada ciri tu. Bukannya maknanya kita hanya discover, bukannya kita yang buat crystal tu jadi macam tu. Itu memang ciri inherent lah. Okay. Tetapi application based on these discoveries boleh dipatenkan. Contoh macam kat sini, katakan dia buat kasut sukan, dekat heel of the shoe tu, dia ada this circuit yang boleh tukar, maknanya boleh generate elektrik, dia guna piezoelectric crystal apa semua tu lah. So every time runner, bila kita jogging tu, kita akan tekan kita punya heel kan. So every time dia tekan heel tu ke tanah, so dia akan deform this crystal, dia akan generate elektrik, and then mungkin ada capacitor ke apa, so elektrik ni boleh di-store kan. So boleh power kita punya MP3 player ke iPhone ke handphone ke. So kita dah tak perlu risau kehabisan bateri macam tu. So application maknanya kalau kita nak patentkan that circuit ataupun nak patentkan kasut tu, boleh dipatentkan. Nampak ya beza? Ini sama juga scientific theory. Ini pun something sama jugalah dia punya reasoning. It's something that's already there. Kita hanya terjumpa macam tu. So teori-teori ni walaupun teori tu dinamakan seperti nama kita ke apa, tetap tak boleh dipatentkan. And then mathematical method, kaedah matematik. So secara basically kalau apa-apa yang dia punya input dia nombor, output dia pun nombor, dia tak boleh, maknanya dia anggap mathematical method, so tak boleh dipatentkan. Tapi itu method sajalah. Kalau application dia punya produk ke app ke apa yang based on this mathematical method, boleh dipatentkan lah. Contoh macam calculator, that calculator itself tu bolehlah dipatentkan. Ataupun image processing. Walaupun kita tahu kalau macam komputer ni dia memang input dia binary input apa semua tu kan. Tapi kalau dia punya output dia bukan nombor semata-mata. Katakan output dia adalah gambar. Itu output dia dah bukan nombor kan. So boleh dipatentkan. Nampak ya beza? And then lagi yang tak boleh dipatentkan, animal variety, animal or plant variety. Contohnya macam kat sini, ni ada geneticists ni, dia ada buat ayam ni, dia memang tak akan tumbuh bulu. So dia kata ini lagi convenient lah kepada slaughterhouse sebab dia tak perlulah. Kalau katakan dia nak jual ayam tu, tak payah susah-susah hire orang cabut bulu. Dia memang sebelih je, matikan je, okay, terus dah boleh jual. Dan dah tak perlu fikir dari segi macam mana nak keep ayam-ayam ni sejuk ke, panas ke apa. So dia ada masalah yang diselesaikan. Tetapi kita kata tadi, sebab dia memang dah termasuk dalam kriteria yang tak boleh dipatentkan ni, so kita terus kata tak boleh patent.
Sama juga plant variety, macam katakan kita tiba-tiba buat bunga rose colour biru. Mungkin kita kata kita yang develop lah kan, kita yang fikir macam mana nak combine dia punya genetik apa DNA ke, tiba-tiba dapat bunga rose colour biru. Tapi tetap tak boleh dipatentkan. Lagi satu, kalau di Malaysia ni plant variety dia dilindungi di bawah agriculture punya kementerian. Dia bukan bawah MYPO lah. Plant variety, dia ada Plant Variety Act dia macam tu. Okey, saya ada tadi ada soalan tak silap saya. Algoritma boleh tak dipatentkan? Algoritma semata-mata tak boleh. Tapi kalau penggunaan ada sistem ataupun app ke ataupun proses yang somehow algorithm tu part of the system ke part of tu, boleh. Okay. Okay, lagi yang tak boleh dipatentkan. Kaedah bermain permainan. Method of playing games. Ini memang tak boleh dipatentkan lah. Kalau tuan-tuan perempuan pernah tengok congkak saya rasa itu by Malaysian Inventor, congkak colourful yang portable yang boleh lipat tu. Congkak tu sendiri boleh dipatentkan. Maknanya dia punya macam mana dia lipat, dia punya beats apa semua tu. Tapi dia tak boleh patentkan cara hendak bermain congkak. Okay. Ini berbeza. Macam saya kata tadi sebab patent ni kan dia bersifat territorial. Kalau di US ni basically anything under the sun is patentable. So beza sikit lah dengan kita punya akta. Macam kat sini kita boleh tengok contoh ada US patent ni. Dia patentkan a method of playing a board game. So ini nak kata walaupun kita tengok kat US asal boleh patent. Mungkin itu di US tapi di Malaysia kita tak benarkan lah. Okay. Ini pun ada contoh lain, method of exercising a cat. Macam mana kita nak feedkan kucing kita. Ini pun kat US dipatentkan. Kat Malaysia tak boleh lah. Dia lagi satu reasoning lah yang pendapat saya kenapa kat Malaysia ni tak boleh patentkan. Sebabnya macam mana you nak enforce protection ni. Macam takkanlah ada orang tu dia baru je main exercise kat dia, kita nak saman dia. Kata, you tak boleh exercise kat cara ni, you guna cara lain. Which is unfair lah kan. So kat US ni tak boleh, kat US boleh tapi kat Malaysia memang tak boleh. Okey, lagi satu tak boleh dipatentkan kategori method of treatment. Method of diagnosing patient apa semua tu, method of treatment tak boleh. Ini kena ingat yang saya cakap ni dia method, dia punya proses, tapi dia punya produk, application apa semua tu tak boleh dipatentkan. Kalau dia punya apparatus macam stetoskop apa semua ni kan, exercise ball ke, dia punya bed ke apa semua tu boleh dipatentkan, tetapi how you treat the patient tak boleh dipatentkan. Okay. Okay, ini kita tengok tadi saya sebut banyak kali dah pasal patent spec ni kan. Okay, patent spec ni basically ini yang kita kata bila you nak file di office ni, kita kena submit sekali lah patent spec. So dalam patent spec ni dia ada ni kita akan tengok lagi detail. Okay, so ini basically muka depan sesuatu patent document. Biasanya mana-mana negara pun dia punya lebih kurang lah. Okay, first kali dia mesti ada tajuk invention tu. And then ini kita panggil bibliographic data. Maknanya dia punya application number, filing date dia, priority, classification. Classification ni saya tak ada sentuh dalam ni. Dia basically international patent classification. Maknanya semua application di mana-mana ni dia akan gunakan sistem klasifikasi yang sama. So macam kalau tengok kat sini contoh E05B ni dia mungkin related to macam construction macam tu. So dia setiap kategori tu ada dia punya definition lah. So kat sini juga kita akan boleh tengok siapa inventor dia, siapa patent owner, siapa patent agent dia. Okay, and biasanya akan ada abstract lah. Abstract ni basically the summary of your invention. Then kita ada juga best drawing representing your invention. And then ni kalau ada cited document maknanya kalau ada prior art kita panggil yang terdahulu yang lebih kurang sama, patent publication sebelum ni lebih kurang sama dengan invention ni. And then itulah basically itu dekat front page of a patent spec. So yang ni pun
saya tak nak go through detail tapi basically dekat patent spec ni dia ada detail macam cerita apa kelemahan invention terdahulu, macam mana invention kita selesaikan masalah tu. Okay. Saya nak tunjuk sikit lah kat part claims ni. Claims ni basically the most important part of your patent spec. Sebab claims ni basically defines the scope of your protection. Claim ni yang menentukan you punya monopoli tadi tu. Sebab apa yang ditulis dekat dalam claim tu lah yang akan digunakan untuk determine sejauh mana you punya protection. And saya pun sebagai examiner, kita akan examine dari segi patentability tu based on what is written in the claims. Maksudnya kalau claims tu terlampau spesifik sangat, so mungkin scope of protection tu kecil je lah. Tapi kalau katakan kita punya claims tu agak, kita panggil agak menyeluruh apa semua, so mungkin lagi besar macam tu. So actually nak draft claims ni sebenarnya yang susah. Kalau tuan-tuan boleh pernah tengok contoh patent spec sebelum ni, basically kalau dah lepas berjaya buat claim tu, yang lain-lain tu dia macam boleh follow je lah dari claim. Itulah sebabnya kadang-kadang memang kita tahu menggunakan patent agent ni memang agak mahal cost dia. Tetapi kita kena ambil kira jugalah sebab mereka pun kena juga cari, nak draft the claims ni dia bukan something yang straightforward lah. Tapi tak ada masalah sebab kita pun kalau untuk permohonan tempatan, kita tak ada wajibkan menggunakan agent. Kalau tuan-tuan ada means nak buat sendiri, dah tahu macam mana nak buat tu, tak ada masalah, boleh go ahead nak file without agent. Tapi agent ni kadang-kadang dia mungkin membantu dari segi drafting and then especially after dah dapat protection lah, macam katakan kita nak go macam nak pergi ke commercialization ke part licensing ke, mungkin agent tu boleh membantu. Untuk patent agent kat Malaysia, sebab kalau nak jadi registered patent agent ni dia kena ambil patent agent exam kita panggil. So patent agent exam ni dia ada 5 paper dia kena ambil. Ada yang berkaitan teknologi, ada berkaitan trademark, and salah satu paper tu berkaitan drafting. Macam mana dia nak draft the whole patent spec ni lah. Tapi itulah saya kata tak semestinya tuan-tuan kalau rasa boleh draft sendiri, go ahead. Tapi based on saya punya ni lah personal experience saya, kadang-kadang yang file sendiri ni dia punya claims tu memang tak strong tau. Macam invention dia describe lain tapi bila claim dia describe lain. So sebab kita kan examine based on claims, based on apa itu dalam claim, kadang-kadang tu kita reject lah, macam kena object lah apa semua kan. Even dah minta betulkan banyak kali pun dia tak boleh betulkan sebab dia pun tak tahu apa yang dia buat kan macam tu. So end up kita refuse terus. So dah rugilah kat situ sebab filing ni it's not something cheap. Okay. Tapi itulah, bukanlah nak kata semua ejen pun. Kadang-kadang ada juga ejen yang mungkin dia tak mahir tapi dia cakap dia mahir. So itu kita panggil UC tu kena buat due diligence lah. Macam mungkin kena tengok dia punya past records ke, macam ada tak tahu lah macam mana kan. Macam ada interview ke apa ke. Itu I leave it up to you lah. Sebab kita bukan bidang saya. Okay, ni saya nak tunjuk. Okay, kalau untuk patent spec ni dia ada juga kita kena submit drawings. Macam contoh invention ni melibatkan portable bicycle kan. So sebab tujuan patent dokumen ni macam kita kata untuk mendedahkan teknologi and pada masa sama untuk memudahkan reader untuk faham. So macam ni dia buat portable bicycle, so dia tunjuklah step by step. Once dia macam mana dia nak jadikan, nak lipat basikal tu, so lalas jadi macam briefcase. Okay. Okay. Dari segi patentability, so basically nak tengok boleh patent ke tidak ni, ada 3 kriteria lah. Baru, adalah mereka cipta dan dapat digunakan pada industri. So kita akan tengok satu persatu. So baru ni bermaksud kita kata dia baru kalau dia tidak didahului oleh ciptaan seni terdahulu ataupun prior art. Maknanya tak ada orang file lagi the same thing, tak ada orang disclose lagi the same thing di mana-mana. So bila kita kata prior art ni, dia apa-apa saja yang disclose to the public, sama secara bertulis ke, lisan ke, by use ke ataupun by any other ways sebelum tarikh priority. Ini yang kata pentingnya priority tadi tu, sebab tarikh priority tu yang menentukan prior art tu start dari mana. Contohnya kalau tuan-tuan perempuan file application tu pada, saya bagi tarikh ni lah kan, 1 Januari 2011. Maknanya prior art yang boleh kita pakai untuk kita nak objek novel, nak tengok novel ke tak tu dari tarikh 1 Januari 2011 tu ke belakang. Maknanya kalau ada orang tu dia disclose invention yang sama pada tahun 2008 ke apa, tetap tak boleh. Maknanya tak boleh dapat lah sebab dah tak baru.
Itu sebab dia lagi awal lagi bagus, sebab bila lagi awal kita file, lagi kuranglah kebarangkalian ada invention yang lebih kurang sama dengan invention kita. Okey. Okey, tetapi di Malaysia kita ada panggil ni grace period. Maksudnya macam kita pun faham lah, sebab kadang-kadang universiti dia ada selalu kena masuk expo, pergi technological expo ke, masuk pertandingan ke apa, ada apa panggil macam ada di teknologi transfer punya meeting ke apa. So kadang-kadang kita tak sempat nak file, tapi kita dah kena join this kind of exhibition apa semua tu kan. So kalau di Malaysia ni kita ada grace period ni, maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan katakan disclose invention tu hari ni, tuan-tuan dan puan-puan ada masa up to 12 months untuk file application tu di MyPo, dan kita tak akan anggap yang didedahkan hari ini sebagai prior art. Okey tak? Faham tak? Dia maksudnya kita bagi grace period ni sebabnya kalau katakan you file dalam masa 12 bulan, so walaupun kita jumpa this exhibition ni, kita jumpa publication paper melibatkan the same invention, tapi kita tak akan anggap benda ni as prior art. So kita tak akan kata lah, oh dah tak baru sebab you disclose benda ni. So kita ada bagi grace period ni lah. Tapi kadang-kadang yelah sebab 12 bulan tu masih lama. Kadang kita pun tak keep track bila masa kita masuk expo ke apa-apa. So sebaik-baiknya file secepat mungkin. Kalau lagi cepat lagi file, lagi baguslah macam tu. Okey, apa yang ni kita kata tadi, bila nak grace period ni, bila katakan kita terpaksa pergi expo ke apa, kalau boleh kita try to limit audience yang terlibat dalam invention tu lah. Contohnya macam kalau dia melibatkan katakan kita meeting dengan industri, mungkin kita boleh minta semua pihak tu sign a non-disclosure agreement ke apa. Macam kalau katakan kita kasih sampel ke company ke apa, kita ni tak ada side agreement jugalah, macam mana jangan disclose, jangan duplicate ke apa. So kita nak control exposure of this product apa semua ni. Okay, macam mana kita nak check kebaharuan ni? Basically cara mudahnya kita buat macam ni lah. Kita buat macam sort of feature table. So kita akan bahagikan setiap ciri tu. So kita tengok ciri-ciri tu ada tak dalam setiap ni contoh dokumen lah. So bila kita tanda tu, kalau semua tanda maksudnya dah disclose lah. So tak baru. Okay. Ni kita patah balik sikit lah. Okay, contoh ni, ini invention dia. Ini claim dia. A device for watering plants having a water containing portion. Water containing portion ni nombor 1. A handle. 2. An opening with a lid and a spout. So katakan kita buat carian, kita ada jumpa 6 dokumen yang lebih kurang. So kita buat macam ni lah, kita buat feature table. So kita akan check satu persatu. Ada ke tidak semua ni. Okay, contoh macam ni. Katakan kita tengok, ini nozzle untuk isi minyak tu kan. Dia ada tak water containing portion? Okay, kalau katakan dia ada. So kita tanda dia ada. Dia ada handle tak? Macam ada handle ni. So boleh pegang kan. So ada. Dia ada opening with a lid tak? Dia ada opening sebab ni kita bukaan dia kan. Tapi dia tak ada lid. So kita kata dia tak ada. Ada spout tak? Ada. So kita boleh kata invention ni still baru kalau kita compare dengan this document. Dia still boleh watering plants tak? Mungkin boleh lah kalau kita tak air, kita jirus pokok, still boleh ni kan. So technically dia layak dipanggil device for watering plants. So sama juga kita tengok lah dengan dokumen-dokumen yang lain. Contoh macam kat sini, dia tak ada handle. So still baru. Yang ini dia tak ada lid. So, mana lid? So dia still baru. Yang lain semua tick lah. Yang ni pun dia tak ada lid. Dia ada handle ke tidak kalau nak ikutkan ni? Ini yang kita kata dia depends on kita punya penulisan dalam claim ni. Kalau dalam claim kita tulis handle, so kita kata ni tak ada handle. So mungkin tak adalah. Tapi kalau katakan kita tulis handling means. Maknanya apa-apa cara kita boleh guna untuk pegang. Botol ni kita still boleh pegang kan. So dia technically we can still hold it. So ada handling means lah. So kalau kita katakan dalam claim ni kita tulis handling means, sebenarnya yang ni pun kira ada. Ini yang saya kata pentingnya claims ni sebab every word you use matters. Maknanya apa-apa perkataan tu dia ada weight dia sendiri, ada definition dia sendiri, ada scope dia sendiri. Kalau kita buat general sangat, dia mungkin semua benda boleh masuk. Kalau terlampau spesifik, mungkin dah terlampau kecil sangat pula skop dia. So ini kita katakan nak claim drafting ni a bit tricky. Okay, so kita tengok sini. Yang ini dia ada water containing portion, dia ada handle,
dia ada opening with the lid, dia ada spout. So ini pun walaupun sebenarnya dia kettle, cerik, tapi dia still kalau kita isi air, kita tuang ke tumbuhan, dia still boleh guna to water plants kan. So kat sini kita boleh kata invention kita ni dah tak baru bila kita compare dengan this document. Okay, macam mana kita nak search buat carian ni? Ini sebabnya penting juga kita buat carian. And bukannya masa ni nak file dia baru buat carian. Kalau boleh seelok-eloknya sebelum kita start dengan kita punya R&D lagi kita dah buat carian. Sebabnya macam kita katakan sebab pattern ni kan menggalakkan inovasi and mengelakkan reinventing the wheel. So kalau kita buat carian awal-awal lagi dalam kita punya research stage tu, kita dah boleh tahu apa kelemahan existing invention, macam mana nak focus on improving that weakness tu. So kita ada beberapa pangkalan data pattern yang kita boleh gunakan. Contoh yang biasa public guna mungkin Google Patterns. You boleh Google je Google Patterns, so dia akan ada tulis macam ni lah Google Patterns. And then ada juga yang ni developed by European Patent Office, ISPASNet. And then ada juga ini yang developed by World Intellectual Property Office. You boleh Google je Patent Scope. And then ada juga selain pada yang free ni ada juga yang berbayar. Yang berbayar ni mostly dia mungkin ada added value lah. Mungkin macam lagi senang ke dia boleh daripada satu keyword boleh terus keluar banyak result ke, saya pun tak pasti. Tapi adalah yang berbayar punya contoh macam EPOCnet ataupun STN ni untuk chemical structure. And kita ada juga pengkalan data internal punya, internal database. Ini developed by MyPo. Ni basically untuk search application yang difilekan di MyPo lah. Ini ada URL dia. Kalau sempat saya tunjuk. Okey, kriteria kedua untuk mendapatkan patent, dia mestilah ada langkah mereka cipta ataupun inventive. Kita dalam bahasa Inggeris inventive lah, it must be inventive. Apa maksud inventive ni? Dia maksudnya tidak ketara pada seseorang pengamal biasa. Maknanya kita panggil not obvious to a person skilled in the art. Okey. So ini bawah section 15 Patent Act lah. So langkah mereka cipta ni boleh katakan banyak invention. Kadang-kadang dia mungkin lepas dari segi novelty, tapi dia mungkin tak lepas dari segi inventiveness ni, obviousness ni. Contohnya macam kat sini, ini claim dia ada portable bicycle having a front wheel, fork and a casing made of aluminium. So kita jumpa dua dokumen. First document ni dia tak ada tulis casing made of aluminium. Second document ni dia tak ada bicycle tu tak ada fork, tapi dia ada casing made of aluminium. So untuk person skilled in the art, mungkin dia boleh combine the teachings of these two documents to come up with your invention. So, kita boleh kata, kalau walaupun dari segi novelty, maknanya tak ada satu pun dokumen yang dia semua tick tu kan. Tapi bila kita combine these two documents ni, kita boleh dapat the same bicycle. So, kita boleh kata invention ni is novel, but it is not inventive. Okay, macam apa... Kan tadi mula saya ada cerita pasal ada patent dan utility innovation tu. So UI ni kriteria dia tak ada inventive punya kriteria. Dia hanya perlu baru saja dan lagi satu third kriteria yang apa industrial applicability. So ini kita kata untuk UI tu dia lebih kepada for minor invention sebab dia as long as dia baru je dah okey. Kita takkan tengok dari segi dia inventive ke tidak, obvious ke tidak macam tu. So untuk patent ni dia kriteria dia berat sikit lah. Dia mesti inventive juga. So kalau tuan-tuan perempuan, in case lah tuan-tuan perempuan ada file patent. Sekali file tu examiner object kata dari segi novelty dia novel lah tapi dia tak inventive. So tuan-tuan perempuan ada pilihan untuk convert invention ni daripada patent ke UI. Kena bayar sikit lah tapi in the end kalau sebab dah tak tengok dari segi inventive tu kan. Maknanya baru tu memang dah confirm baru. So boleh dapat protection lah. Yang kita tengok tadi pun UI pun maksimum dia pun 20 tahun jugalah dia punya protection. Okay. Lagi satu contoh macam mana kita nak tengok dari segi inventiveness ni, obviousness ke tidak. Contoh dalam claim tu kita kata a portable bicycle having a casing made of aluminium. Lepas tu kita jumpa dokumen, prior art document ni, dia kata a portable bicycle having a casing made of a lightweight material. So kalau kita buat table tadi tu, kita tengok memang prior art ni dia tak disclose aluminium, tak ada mention aluminium dalam description dia. So kita kata, oh claim ni barulah kalau kita compare dengan this document. Tetapi untuk a person skilled in the art, dia akan tahu aluminium ni memang something yang lightweight, memang ringan, memang dia one of the lightest material lah kan. So kita boleh kata claim ni novel but not inventive, lacks inventive step. Sebabnya orang tahu lightweight tu memang aluminium tu memang lightweight. So
mudah je lah you nak daripada knowledge daripada dokumen ni, you come out dengan aluminium tu. So, ini katakanlah langkah mereka cipta ni agak subjektif pun ya, dan dia pun agak susah nak lepas pun ya. Especially kalau sekarang ni kan dah banyak sangat invention kan. Kadang-kadang tu dah tak tahu nak improve kat mana. So mungkin tuan-tuan puan-puan kalau katakan mengalami isu macam ni, kalau katakan dah file, lepas tengok tak lepas inventiveness, mungkin cara mudah you convert jadi ke UI. And then third criteria for patentability ni dapat digunakan pada industri ataupun dalam bahasa Inggerisnya industrially applicable. Basically this is a given criteria, kita pun tak tengok lah. Dia basically kita anggap invention tu industry applicable kalau dia boleh dibuat atau digunakan dalam apa-apa industri. Maknanya can be mass produce ke apa semua tu. So kita anggap benda tu industry applicable lah. So kita pun tak strict sangat lah on this criteria. Okay, and then macam saya kata tadi, patent spec ni dia perlu kita kena filekan patent spec tadi kan. So kalau macam kita kata tadi, kita kena disclose jugalah dalam kita punya description on how to make and how to use the invention tu. Barulah boleh file. Okay, saya tak nak go through sangat sistem patent ni. Okay, ini flowchart untuk pemfilan patent. Tuan-tuan boleh tengok juga di website MyPo. And basically, itulah nak kata, kalau soalan saya dapat, tanya berapa lama tempoh nak dapatkan grant tu. Sebenarnya agak lama lah. Paling cepat kita boleh dapat pun 26 bulan dari tarikh pemfailan. Ini kalau dia clear cut tak ada masalah, macam file terus okey, tak ada objection ke apa, itu paling cepat lah 26 bulan. Tapi sekarang ni banyak je ada yang dah 5-6 tahun pun still tak grant lagi. Mungkin ada isu lah dari segi dia punya cara dia drafting ke, ataupun memang ada masalah dari segi prior art ke apa. So lagi bagus kalau tuan-tuan macam masa file tu terus dah okey, so lagi cepatlah peluang dapat grant tu. Okey, ni dah tunjuk dari segi bayaran. Okey, untuk patent bila nak filekan tu kita kena file form 1. Dia ada beza fee dia lah. Kalau file secara online murah sikit, mana manual. Ni kita ada juga form 22. Form 22 tu sekiranya pemohon dan inventor bukan orang yang sama. Ni biasa kalau universiti banyaklah sebab selalunya invention yang dibuat di universiti milik universiti kan. So applicant adalah universiti. Maknanya dia kalau satu entiti pun boleh, tak ada masalah. Tapi inventor dia mesti manusia, dia mesti orang. So kalau macam invention yang belongs to universiti tu, inventor tak boleh lah nama universiti juga. Dia mesti kena nama individu apa semua tu kan. So kat situ nama inventor, applicant tak sama. So dia kena file form 22. Yang nak inform lah apa kaitan inventor dan that applicant. Maknanya by employment ke, by commission work ke, macam tu lah. And then kita, kalau katakan tuan-tuan guna agent, kena file sekali form 17. Form 17 maknanya kita assign rights kita for this agent to represent us lah in front of MyPo. So ni form 17. Kalau tak ada, kalau tuan-tuan file sendiri tanpa guna agent pun boleh. Maknanya tak perlulah file form 17 ni. And then kita ada kena file juga form 5. Ini request for examination. So fee ni yang mahal sikit lah. 1,100 kalau file manual, 950 kalau secara online. Ini saya kata, ini kalau file patent. Kalau UI, macam saya kata tadi yang minor invention tu, fee dia murah sikit lah. Form 1 ni saya tak ingat, mungkin macam 100 lebih je kot. Saya tak sure. Tapi dia kena file jugalah form 5. Form 5 ni tak semestinya file masa filing. Dia ada tempoh dia lah. Kalau tuan-tuan tengok flowchart dekat website MyPo, dia ada masa 18 bulan dari first you file tu untuk filekan form 5. Sebab form 5 ni kan agak mahal sikit kan banding form-form lain. Tapi selagi tuan-tuan tak file form 5, file tu tak akan diperiksa oleh examiner. Kena ingat tu. Okay. So ini flow, basically dia punya flow tu. Bila file form 1 tu, so akan dapat filing date, akan ada go through formality punya checking. So 18 bulan selepas tarikh pemfailan ni, ini saya kata tadi tu, dia akan kita panggil late open for public inspection. So selepas 18 bulan tu, baru kalau public access kita punya website tu, baru boleh jumpa kita punya description, boleh patent spec tu lah. And then kena file form 5, baru jalani pemeriksaan. Kalau okey apa semua, kita gazette lah. Kalau tak boleh, kita akan refuse. So seperti biasanya bila dah sampai ke department saya yang bahagian pemeriksaan tu, kita akan keluarkan
search report and ada sama ada adverse report atau clear report lah. Clear report ni kalau kata-kata tak ada masalah, macam semua okey, semua dah comply dengan act kita, so kita akan kena keluarkan clear report. Adverse ni kalau macam dapati ada objection lah, macam saya kata tak novel lah ke, ataupun tak inventive ke, ataupun patent spec tu tak clear ke, ada ambiguity ke apa, so kita akan object. So kita akan keluarkan report ni. Pemohon akan ada masa 2 bulan untuk respond back. So ini contoh adverse report, so tuan-tuan boleh tengok dalam slide lah, dalam note PDF yang saya bagi tu. So ini kita akan cerita, kita conduct examination based on which spec. Sebab kadang-kadang applicant akan hantar banyak kali lah pembetulan. Ada yang sekali hantar je, tapi memang ada applicant yang dia kejap-kejap dia hantar baru kejap lah. Lepas tu kita akan ambil yang paling latest. So, macam ni dia ada objection on, boleh baca lah kot. So ni panjang jugalah, ada objection on unity. Okay. So bila dapat report macam ni, tuan-tuan perempuan kena respon lah untuk overcome this objection semua. Maknanya you amend you punya claim ke ataupun delete ke, terpulang kita tak ada ni. So kalau lepas tu, kalau still tak comply, kita akan object lagi sekali, adverse lagi sekali. Kalau tak comply juga mungkin kena refuse lah sebab kita pun tak nak hold on lama-lama kan file ni. Ini saya kata bila once you nak file tu make sure dah okay lah, macam dah okay, tak ada macam oh tak apa ni boleh buat kemudian, boleh buat ni. Kalau dah complete lah apa semua tu. Ini contoh search report. So search report ni kita tunjuk senarai dokumen perayaan lah yang kita panggil perayaan, maknanya dokumen-dokumen yang lebih kurang dengan invention kita. So ada kategori X, Y semua ni. Kalau X ni basically kalau dokumen tu alone pun dah boleh kita panggil relevant to our invention tadi tu. Y ni biasanya bila kita combine dua dokumen baru dapat invention kita. So kita akan objek macam ni lah. Ini contoh clear report, kita akan boleh kenal lah kat sini dia akan tulis clear report. So, ini contoh muka depan. Ini bila dah dapat grant, akan keluar notice of grant. Ini certificate of grant. Okay, so macam saya kata ada certain info macam boleh dapat dari website kita. www.myipu.gov.my. So kalau tuan-tuan macam tak guna agent, mungkin boleh ni sendirilah, boleh tengok sendiri macam mana nak renew ke ataupun senarai patent agent yang ada di Malaysia. And kalau nak tengok flow dia punya prosedur macam mana nak file ataupun macam mana. Saya rasa ada juga yang boleh check kat mana kita punya status file kita sekarang. Ini kalau nak tengok panduan dan spesifikasi, kita ada juga macam patent do it yourself punya manual dalam website. Tapi ni yang basic punya manual lah. So boleh tengok dekat situ. Macam dia ada template juga macam you nak file kan. Macam mana you punya patent spec tu. Ini kalau nak file online. Ini kat bawah bottom of our page tu kita ada macam further info on upcoming events. Macam contoh kat sini nanti ada webinar on trademark agent examination, preparation course. Dan macam mana nak memantapkan jenama. Ini just nak tunjuk statistik permohonan patent tempatan di Malaysia. So kalau tengok secara generalnya kita punya application kita dapat setahun kalau campur dengan application dari foreign banyak dalam 6,000, 7,000 setahun. Yang dari so ini pecahan dia yang pemohon patent tempatan lah. Maksudnya dari IPT ke dari individual daripada local resident lah. So kita paling tinggi ni pun ni 1,500 macam tu. Tak pernah lagi lebih 1,600. Ni for the last 10 years. Okey, dah pukul 11, 2 minit. So saya rasa sekarang sesi Q&A. Sekejap ya. Mana Webex ni? Saya punya Webex tak keluar pula. Sekejap ya. Sekejap. Saya stop sharing dulu. Okey, saya baca soalan kat chat box ni. Okey, tak apa Cik Rehan. Soalan dah dikumpul, saya share sekejap ya. Okey. Kebanyakan soalan ni berkaitan dengan isu patentability pun ya juga. Oh, boleh tahan. Dah appear ke belum? Dah appear dah. Okey. So soalan yang pertama tu ataupun macam mana? Saya baca dulu ke Cik Rehan jawab? Tak apa, saya baca terus pun boleh kot. Okey, soalan pertama, bolehkah kita menggunakan maklumat patent yang telah tamat perlindungan untuk mendapatkan idea bagi inovasi kita? Jawapan, ya boleh. Dia
sebab saya kata patent tadi dia maksimum perlindungan 20 tahun and basically mana-mana patent office kat negara lain pun dia akan gunakan konsep yang sama. Dan actually kalau belum tamat pun boleh sebenarnya kita nak gunakan sebabnya kita akan improve on the existing innovation tu. So kita technically kita takkan nak buat invention yang sebiji sama dengan invention tu lah kan. Tapi kalau kita nak commercialize tu, mungkin kita kena minta permission dia lah macam kita nak katakan nak guna untuk kita punya produk apa semua tu. So apakah cara untuk mendapatkan maklumat tersebut? Cara dia, sekejap saya share sikit. Okey, cara ni salah satu cara lah yang kita boleh guna. Kita boleh buat carian di one of the free patent databases tu. Contoh macam kat sini, saya buka Google Patents. Kita boleh search ya apa-apa yang kita nak ni. So, contohnya. Apa yang contoh saya nak bagi Okay, saya katakan saya buat data acquisition. Nampak ya yang screen on Google Patents ni? Okay, just basically sedikit info lah tentang Google Patents ni. Google Patents ni, dia mengandungi patents yang dari major countries juga lah. Macam kalau kita tengok kita klik kat patent office ni, ini semua negara-negara yang dia dah ada kerjasama dengan Google. So Google boleh publish dia punya dokumen dekat. Cik Sofia share screen ke? Tak dapat Oh sorry, tak sorry. dapat. Kejap. Kalau Cik Sofia share, saya stop sharing sekejap dulu soalan. Okay, sorry. Dah nampak ke Google? Oh, sorry. Okay, dah. Okey. Okey. Okay, ini tunjuk Google Patents. Saya patah balik lah. Okay. Basically patents.google.com. Google Patents ni dia cover kebanyakan negara punya patent yang difailkan di negara tersebut lah. So contohlah saya nak search data acquisition ni. So kita boleh tengok bila kita search kat kotak kat tepi ni. So dia akan automatic dia akan display result. So kalau kita nak tambah keyword pun tak ada masalah. Kalau kita keyword dalam kotak yang sama dia akan cari sinonim lah. So dia akan OR kan. Tapi kalau kita letak kat kotak bawah dia akan AND kan antara dua kotak tu. Contohnya data acquisition kaitan dengan ni saya tiba-tiba blur pula ni. Okay lah, data acquisition berkaitan dengan storage ke, lepas tu kita tambah je keyword apa-apa, kita tambah kat keyword bawah tu dia akan end kan, so kita boleh cari. Kalau kita tengok dekat patent office ni, kita klik kat patent office, kita boleh tengok ni senarai negara-negara yang kita boleh tengok lah, kita boleh search. Contoh kat sini WO tu yang difilekan di WIPO, ni di US, EP. Okay, nasihat saya, kan macam kita kata patent ni bersifat teritorial. So akta kat US tu macam banyak beza. Kita tengok tadi pun dia punya akta tu banyak beza dengan kita. Yang saya cadangkan kalau tuan-tuan puan nak search yang yang mungkin akta dia lebih kurang sama dengan kita, boleh tick EP. European Patent Office ni dia punya law dia lebih kurang sama dengan Malaysia. Ada lain jugalah, saya rasa biasa. Tapi EP pun dah cukup lah sebab EP pun dia cover European region. So memang dah banyak juga dia cover. Tapi kalau kita biasa GB, UK sebab akta kita banyak based on UK punya act. So kalau tuan-tuan nak tengok sama ada, macam nak find out lah sama ada akta ni patent kita dia boleh difilekan ke tak di Malaysia. Kita boleh try macam ni. Kita limitkan kita punya patent office kepada EP ataupun EP saja boleh cukup. Tapi kalau nak EP dengan UK pun boleh. And then status ni kita klik ke grant. Maknanya grant ni maknanya dah confirm dah lulus dia punya examination semualah. So kita boleh search kat sini. So contoh kalau kita nak tambah lagi keyword, kita key in je lah dekat part sinonim tu. So kalau kita nak tengok contoh sebab Google Patent ni dia biasa sorted by relevance. Tapi kita boleh lah katakan nak cari file yang sebelum-sebelum ni kan. Contoh macam kat sini. Kita search. Ni basically layout dia. Bila kita search, kalau kita klik satu drawing ni, kalau kita punya screen tu cukup besar, dia akan pergi ke belah kanan lah. So kita boleh tengok kat sini, status dia pada masa sekarang ni. Contohnya masa kat sini, kita dah tahu status ni dia tulis expired. Sebabnya dia ni dah tak enforce lah. Kita tengok, dia mungkin dia filekan macam ni, dia filekan priority date dia 31/3/2004.
Kalau nak ikutkan kalau 20 tahun sampai 2024 lah. Tapi kat sini dia dah expired. So mungkin dia tak renew ke apa. So kita boleh gunakan knowledge ni untuk sebagai kita punya asas kita punya research. Sebab kita akan improve juga. Itu dah tujuan kita publish, disclose public pun supaya kita boleh tengok and kita boleh belajar, kita boleh improve. So biasa nak tengok, kalau nak tengok dari segi expired tak tu, basically yang dah lepas 20 tahun tu memang confirm expired lah. Sebab dia tak akan boleh renew, dia tak akan boleh extend lagi sampai lepas 20 tahun. Itu memang dia punya basic rule. Tapi kalau nak tengok macam dari status, macam dia ni kan dia tak bayar, so mungkin dah expired lah. So kalau kita nak commercialize, mungkin saya bagi contoh lain lah. Kalau katakan kita nak commercialize terus pun boleh. Exactly the same thing boleh sebab dia dah tak ada protection. Kalau kat Malaysia lah sepatutnya. Sebab dia punya protection dah tak jalan. So tak ada siapa ada monopoli, so kita pun boleh guna. Menjawab tak soalan? Menjawab Cik Rehan, maknanya kalau jawapan Cik Rehan tadi tu, dia berkaitan juga dengan kepentingan kenapa kita perlu lakukan patent search sebelum kita memulakan aktiviti inovasi ataupun melakukan aktiviti mereka cipta kan. Okey, kita ada permintaan untuk tanya soalan secara terus ya daripada Dr. Syahrul. Tapi sebelum tu boleh tak minta Cik Sofia explain secara ringkas dulu sebab ramai yang tanya ni berkaitan dengan patentability on prototype dan juga tentang data collection, data acquisition, data collection, data acquisition dan prototype. Adakah kesemua perkara tersebut tu boleh dipatenkan? Okey. First kali prototype, dia basically kita tengoklah adakah dia fulfill definition of invention tadi tu. Ada tak dia misalkan apa pun masalah. Maknanya prototype kalau biasanya prototype ni memang device lah kan. Kalau dia memang ada improvement, maknanya bolehlah dipatentkan. Basically itu. Tapi nasihat saya kadang-kadang prototype ni is just a prototype. Macam mana nak cakap? Dia bukan something yang mungkin akan ada development lagi in the near future, ada improvement lagi kan. Kalau kita file prototype semata-mata, sedangkan kita sendiri pun akan improve prototype tu, so ada kemungkinan nanti kita file patent tu, kita tak guna sebab kita tak commercializekan that prototype tu. Okay. So, tapi boleh lah, maksud saya boleh nak patent kan tak ada masalah as long as they fulfill definition of invention tadi, reka cipta tadi tu, and dia memang baru and inventive apa semua tu memang boleh patent kan. Dan saya twist soalan tu, kalau katakan benda tu belum sampai lagi commercial stage tapi dah ada prototype, boleh patentkan ke tidak? Pun boleh. Dia balik pada tadi tu lah, definition tadi tu. Maknanya prasyarat dia memenuhi definition invention dalam akta dan juga syarat patentability yang 3 tadi tu juga yang diminta oleh akta tu lah ya? Ya, betul. Okey. Okey, kita bagi laluan pada Dr. Syahrul dulu lah kot. Dipersilakan Profesor Madya, Dr. Syahrul. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you Dr. Khatijah. Okay, Puan Sofia, I got several questions. Tapi kalau berdasarkan soalan di sini UM ramai lagi yang tak faham betul-betul the concept of inventive step tu sebenarnya. Okay, and also apa yang baloi di patent. Okay, because patent is quite costly. Alright. My first question is if the thing is in my domain, katalah in my domain ataupun in my in certain business. Selalunya kalau nak buat they are doing manually. Macam contoh parking system perlu attendant and so on lah untuk nak jaga nak through the coupon and so on lah. Nak beli kupon kena ada tempat nak beli kupon. Tapi if just say if I combine some macam inventions ataupun concept from other domains, maknanya benda tu telah dipatent tempat lain tapi tak dipakai dalam domain ini. But I'm solving the problem using that invention from other domains. So considered application tu is new application. Can that be considered as something that can be patent? So in other words, di tempat tu sekarang ni the process is perlu orang, perlu mungkin kupon and so on, but I introduce something yang tak perlu orang, tak perlu kupon,
tak perlu orang jaga, tak perlu ada kemah ataupun iyalah, everything is self-service. Can that be considered as something that can be pattern? Okay, second question is dari segi I'm talking about packaging. Okay, apa-apa yang nak di-package, okay, that one I nak jual ataupun in other words I nak nak pattern. But the thing is I combine several technologies dalam package tu sendiri. But I nak highlight the one is the things outside the package, not the inside. Okay, maknanya I dah disguise benda tu, I dah tukar baju dia semua. Can that be considered something new? Okay, can that be considered something new? The third is in terms of methods. Okay, because this one is sometimes a bit vague lah. The in terms of processes, okay, mungkin sekarang ni proses kita ada 10 proses. Tapi sekarang ni kita dah modify jadi instead of 10 proses, kita tinggal 4 proses saja. Maknanya ada 6 proses tu kita dah introduce something new. Yang tu macam mana? Rasa can that considered as something that can be patented or not? So sorry lah, there's 3 question. I think kalau boleh minta tolong jawab. Alright, thank you. Terima kasih Prof. Madia. Okey, soalan pertama yang sekiranya dia melibatkan different domain untuk sistem. Biasanya kalau macam automation ataupun yang dah menggunakan IoT apa semua tu, basically boleh dipatentkan. Tapi itulah kita akan tengok dari segi sama ada is it still novel or is it still inventive. Kalau macam novel tu macam saya kata, kalau sebelum ni tak ada orang buat and kita buat, memang technically itu novel lah. Tapi dari segi inventiveness tu, itu yang saya kata agak subjektif sebab mungkin pada examiner tu tersebut dia rasa macam kalau macam kata sebelum ni buat manual and sekarang dah ada sistem, itu memang kira inventif lah. Itu sebab kita dah automation and memang ada lagi efisien, lagi memudahkan kerja, itu memang inventif. Tapi kalau katakan application tu macam katakan daripada sistem, macam mana saya bagi contoh? Kalau tadi Prof kata bagi contoh yang parking tadi tu, sebelum ni Cik Sofia, maaf saya interrupt. Mungkin yang untuk inventiveness tu, Cik Sofia boleh huraikan berkaitan dengan konsep obviousness kepada orang yang sama dalam bidang yang sama dengan bidang inventor. Boleh ke? Penentuan kepada obviousness kepada sesuatu invention tu, kadang-kadang ujian dia kita ambil kira juga kan skill dan kemahiran orang lain yang sama bidang dengan inventor tadi. Boleh tak kita huraikan juga yang tu supaya kita lebih memahami lah. Terima kasih. Okay, so untuk konsep inventiveness ni, macam saya kata tadi kan kita akan tengok dari segi person skill in the art, maknanya that particular field lah, kita tak akan tengok macam, maknanya kalau contoh macam kalau kalian invention tu berkaitan dengan motor, so kita akan tengok pengamal biasa dalam bidang motor tu, adakah bagi dia knowledge, adakah something yang obvious ke tidak, macam mungkin tak ada orang buat lagi, tapi benda tu sebenarnya something yang orang person skill ni boleh buat, so kita akan anggap benda tu obvious, therefore tak inventive lah. Tetapi kalau dia melibatkan dah dah lain bidang, so mungkin dari segi tu kita akan kata mungkin for that person skill dia tak terfikir benda tu. So kalau dia tak terfikir tu maknanya benda tu inventif. Secara mudahnya macam tu lah. Tapi itulah saya pun faham sebab nak tentukan inventif obvious ke tidak tu kita akan tengok knowledge of that person skill dia tu. Nak tentukan person skill dia tu pun agak complicated jugalah. Saya bagi contoh macam mana? Okeylah macam contoh kalau katakan untuk imaging device kan. Imaging device ni mungkin untuk orang dalam bidang perubatan mungkin benda tu something yang new, yang macam surprising lah untuk dia. So dia anggap benda tu inventif. Tapi untuk person skill yang dalam bidang imaging tu sendiri mungkin bagi dia itu something yang normal yang orang boleh buat. So bagi dia mungkin itu is not something yang inventif, so tak bolehlah dapat inventiveness tadi tu. Itulah saya pun macam mana nak bagi contoh sebab saya bukan bidang. Okey, untuk bidang komputer juga kadang-kadang kita akan tengok adakah dia punya sistem tu, adakah dia go beyond the normal interaction within a hardware software macam itulah. Kalau dia punya sistem tu sekadar macam kita input something biar komputer run and then keluar output, so mungkin benda tu
dia tak go beyond the normal interaction of hardware software tu. So kita anggap benda tu mungkin baru, mungkin yalah sebab input dia baru ke apa, output pun something yang baru, tapi in terms of inventiveness dia tak ada apa-apa tak ada apa-apa yang surprising lah maksud tu. So itu just macam you letak kat komputeran. So benda tu kita akan kata mungkin novel tapi tak inventive. So dia nak menentukan dari segi inventif ke tak tu, itu memang case by case basis lah. Menjawab tak soalan saya? If I may lah, I Ah. know because benda ni in terms of process pattern, sebenarnya benda ni has been discussed quite sometime because people still even pada orang dah biasa dengan innovation, okay, still having a difficult time in terms of determining there's something that can be pattern or not dekat even DUM sendiri lah. Sebab at the end of the day, one of the word yang memang akan decide everything is baloi ke tak benda tu di pattern. Sebab Betul. sampai you can pattern kalau katakan pandai main ayat, you can pattern. Tapi sama ada people want to buy ataupun utilize that pattern, okay, sama baloi ke tak dengan around 5 to 10,000 spent on doing the pattern, okay, I think that the question comes back to the macam kita di UM lah. They have to decide whether this one is whether it's worth it to be pattern or not. Okay. Yang apa dia Sofia kata tadi semua tu memang I know it's very difficult for you to give an example because the UUM ni kita banyak bidang. Okay, setiap bidang tu dia the word obviousness tu is different. It's not the same. Okay. Betul. Jadi untuk orang macam kalau if you explain in terms of IT wise, orang IT mungkin faham. Tapi orang lain tak faham. Betul. Bila you cerita dalam macam social science, okay, their angle is different. They understand something else differently. So I think maybe one thing you can do is give some examples lah. Maknanya examples for us to macam senarai apa yang telah di-pattern dalam bidang masing-masing. I think from there they can do some comparison, Okay. try to understand, oh okay, yang benda ni boleh pattern, benda tu boleh dia tak boleh pattern. At least they can try to make their own conclusion lah. Yang tadi ya. Dr. Syarul, maaf ya saya interrupt sebab kita ada lagi beberapa soalan. Oh sorry. Terima kasih kepada persoalan yang Dr. Syarul bangkitkan. Sebenarnya macam saya terangkan di awal tadi, ini adalah permulaan kepada siri. Kita akan ada beberapa siri bersama dengan MyIPO selepas ini. In fact, kalau tengok di ruangan chat tu, saya dah masuk untuk minta maklum balas daripada semua peserta dan minta pandangan peserta lah selepas ni. Apakah keperluan, sebab kita memang ada dalam perancangan kita untuk jemput lepas ni berkaitan dengan pattern search, pattern drawing, macam mana nak tulis pattern claim dan sebagainya lah nanti ya. Okay, terima kasih Dr. Syarul. Maaf ya. Doktor, Kak Jah, I nak cadangkan pasal soalan banyak. Boleh tak kita compilekan semua soalan, lepas tu kita pass kepada Cik Sofia untuk jawab, lepas tu share balik dengan kita orang. Ya, memang kita akan share dalam website ICC nanti. Tapi sebab ada masa lagi ni dalam 7 minit, mungkin beberapa soalan Cik Sofia boleh jawab ya? Boleh. Cik Sofia, okey. Soalan seterusnya berkaitan dengan ada di kalangan salah seorang penyelidik kita di sini yang bertanya kajian mengenai makanan warisan dan adakah makanan warisan ini sesuai untuk dipatenkan? Okey, jawapan saya dia balik kepada definisi reka cipta tadi tu. Ada tak dia menyelesaikan masalah? Kalau dia ada menyelesaikan masalah dalam teknologi, maka dia boleh dipatenkan. Kalau tak ada, so kemungkinan besar dia tak boleh dipatenkan. Tapi saya bagi contoh lah, macam saya pernah ada jumpa di Japan Patent Office, dia ada patenkan coklat yang kata bila makan tu boleh menguatkan lagi tumpuan si pemakan tu dalam kelas kan, macam tu lah. Tapi dia describe makanan tu dari segi formulation lah, macam dia describe apa benda komponen dalam makanan tu yang membuatkan dia boleh merangsangkan reseptor yang membuatkan manusia lagi fokus lah, macam tu. Maknanya dia kena, kalau dia nak filekan, dia kena describe dari segi teknikal. Maknanya kalau makanan warisan, pada pendapat saya tak boleh dipatenkan lah. Tapi dia mungkin boleh dilindungi di bawah macam petunjuk geografi, macam asam pedas kan, asam pedas.
Saya ada kot asal pedas. Saya tak pastilah dia dah ada filekan ke belum. Tapi adalah asal pedas Ada. Melaka tu dah filekan. Yang tu bawah kategori petunjuk geografi lah kan? Ya betul Doktor. Ya. Okey, terima kasih untuk jawapan tadi. Soalan seterusnya, adakah seseorang pekerja dapat menuntut hak milik paten sekiranya dia merupakan pencipta kepada sesuatu invention? Pekerja ni mungkin macam kalau yang milik universiti ke? Okey, mungkin kita boleh kaitkan dalam konteks universiti lah. Maknanya kalau staf universiti, dia boleh claim tak dia sebagai pencipta? Okey. Dari segi itu sebab ini berkaitan dengan sebab kita akan terima apa-apa je yang ditulis dalam borang, itu yang kita akan terima, itu yang kita simpan dalam rekod. Tapi itu macam dah di luar patent punya act lah. Tapi yang saya faham, kita ada Employment Act macam tu, dia memang akan dan dia ada melibatkan remuneration apa semua tu. Saya tak pasti dah di Malaysia ataupun di universiti UUM sendiri macam mana. Macam yang saya pernah dengar macam di Jepun, sebab saya pernah training kat Jepun juga. Macam di Jepun dia memang ada special act dia yang macam memang kata every time ada invention by researcher ke ataupun siapa employee of that university, dia berhak dapat berapa persen daripada keuntungan commercialization of the product ataupun licensing. So itu macam basically based on agreement lah. So tadi soalan dia boleh berhak ke dapat, kalau pihak that inventor dia boleh buktikan yang that invention belongs to him, dan pada saya tiada masalah lah untuk dia buat tuntutan. Tapi itu di luar Patent Act lah. Itu bukan bidang kuasa MYPO sebenarnya nak ikutkan. Okey, kalau saya boleh respon sedikit kepada persoalan tu kan. Kalau kita di Malaysia, okey, saya terus menjurus kepada konteks kita di universiti sebagai badan berkanun, sebenarnya kita juga terikat kepada perkeliling JPA dan juga apa-apa peruntukan undang-undang lain yang berkaitan lah yang governing on the issue of employment. Jadi kita di sini mungkin terikat dengan dalam konteks undang-undang pekerjaan dan juga perkeliling-perkeliling perkhidmatan awam yang terpakai dari semasa ke semasa. Sekiranya dalam konteks kita melakukan sesuatu invention itu terhasil dalam skop tugas hakiki kita dalam kontrak perkhidmatan yang kita diambil berkhidmat di universiti itu, maka secara automatik semua hak milik itu adalah milik universiti lah, milik majikan. Cuma baguslah kalau kita ambil inisiatif untuk mengikut langkah yang diambil oleh Jepun tu, tapi sebenarnya dalam Akta Patent 1983 kita di Malaysia juga, sekiranya hasil daripada pengkomersialan patent yang dihasilkan oleh pekerja mencapai satu tahap yang tinggi lah, yang tinggi ni maknanya atas budi bicara universiti nak tentukan berapa banyak tu, jadi dia boleh sebenarnya bagi bahagian portion tu kepada pekerja. Tapi tak apa, yang tu nanti kita akan buat roadshow lagi sekali dengan staf UUM. Soalan selanjutnya, mungkin sempat satu soalan lagi. Cik Sofia, ni berkaitan dengan ni daripada Dr. Fizah sendiri. Sekiranya saya telah pun menghantar borang 1 dan borang 22, tetapi saya masih belum menghantar borang 5 selepas 18 bulan daripada pemfailan patent, adakah permohonan saya akan jadi abandon? Abandon maksudnya terabailah. Okey. Adakah lagi cepat saya hantar form 5, lagi cepat pemeriksaan patent dilakukan? Adakah perlu tunggu hingga 18 bulan? Terima kasih Cik Rehan. Selalu nak sebut Cik Rehan. Okey. Tak apa, boleh je. Okey. Soalannya kalau katakan tak hantar, okey, macam saya kata tadi kan kena hantar dalam masa 18 bulan dari pemfailan untuk file form 5. Kalau tak hantar, kita akan kata application tu deem withdrawn lah. Macam seolah-olah maknanya applicant tak berminat. Tapi kita ada juga macam pengecualian. Kalau katakan tak sempat hantar form 5 dalam masa 18 bulan tu, tapi kalau hantar form 5B, 5B, maknanya 5B tu kita nak deferment. Maknanya kita minta penangguhan. Kalau once kita hantar form 5B tu, dia boleh tangguh up to 5 years dari tarikh permohonan. Untuk maknanya ada masa lagi 5 tahun lah dari tarikh permohonan tu untuk file form 5. Tapi itulah maknanya selagi tak hantar form 5, kita tak akan proceed dengan examination. Tapi tak adalah, dia tak akan lagi cepat dari 18 bulan lah, sebab kita still kena comply yang 18 bulan tu baru kita panggil yang late open for public inspection tu. Maksudnya kalau hantar form 5 on the same filing date pun kita akan examine selepas 18 bulan juga. Maknanya paling cepat tu 18 bulan lah. Dia tak akan lagi cepat dari tu.
Okey, soalan selanjutnya mungkin satu soalan lagi. Cik Sofia, Ya saya. okey, adakah pembatalan paten hanya tertakluk pada paten yang telah didaftarkan? Bagaimana pula dengan paten yang baru sahaja didaftarkan? Pembatalan tu yang invalidation. Okey. Patent, pembatalan patent tu maknanya once patent tu dah grant, baru dia boleh dibatalkan lah. Maknanya selagi tak grant, dia still dalam proses examination. Maknanya selagi tak ada final decision, maknanya grant atau refuse tu, dia still dalam proses examination. So kita tak akan boleh lah nak batalkan permohonan yang masih pending tu. Dia once bila dah patent, nak batalkan tu kena pergi court lah, invalidate kat court. Dia tak dah bukan MYPO punya ni lah. Jawab ke soalan? Ya, menjawab. Okey, terima kasih Cik Sofia. Satu lagi, mungkin soalan terakhir, data set boleh ke dipatenkan? Pendapat saya dataset tu dia hanya presentation of information. Walaupun kita ada banyak mana data pun it's still just dataset. So dataset semata-mata tak boleh dipatenkan lah. Dia lebih kepada copyright kot sebab dia macam dia berkaitan information yang kita compile kan. So dia kalau copyright mungkin boleh dilindungi tapi bahawa patent dia tak boleh dipatenkan lah. Kecuali kalau dia ada sistem yang correspond to certain dataset, maknanya kita filekan patent tu bolehlah kita filekan sistem tu, so sistem tu bolehlah dipatenkan. Tapi kalau dataset per se tak boleh. Okey, terima kasih banyak atas jawapan yang diberikan oleh Cik Sofia Rehan. Kita pun dah tiba ke penghujung sesi, dah 11:31 sekarang. Mungkin saya bagi buka ruang lagi satu soalan lah yang nak tanya secara direct. Ada tak siapa-siapa yang nak tanya soalan secara terus kepada Cik Sofia? Satu soalan terakhir. Okey, kalau tak ada, sebelum kita akhiri majlis kita pada hari ini, dimohon kepada semua untuk isikan borang maklum balas bagi sesi Cik Sofia pada kali ini seperti di ruangan chat. Boleh klik link di situ. Dan dengan itu saya bagi pihak ICC mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Sofia Rehan atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada hari ini dan mudah-mudahan segala apa yang telah dikongsikan oleh Cik Sofia tadi dapat dimanfaatkan oleh semua peserta terutamanya calon-calon yang berpotensi untuk memohon geran penjanaan paten. Dan kami akan mengadakan lagi beberapa siri siri perbincangan seperti ini pada masa yang terdekat ini bersama dengan MyIPO. Dan dengan itu saya sudahi dengan ucapan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Sofia Rehan. Nanti selepas ni kami akan hubungi Cik Sofia. Okay, terima kasih. Okey, Dr. Jah, sekejap Dr. Jah. Kita tangkap gambar sat dulu kot. Buka video semua. Minta tolong kat video. Saya nak screenshot. Untuk record. Untuk record, ya, untuk record. Minta tolong kerjasama semua untuk onkan video. Ramai lagi ni untuk buka ni. Segan kot. Boleh tolong buka sebab terima kasih kepada semua yang hadir. Kita tak jangka ni 120 lebih yang masih lagi bersama kita sehingga ke akhir sesi. My student ni. Ya. Staf pun ramai. Dari pensyarah kanan, Profesor Madya, Profesor yang dalam rekod kita lah. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir. Sekejap nah. Okey. Dah buka ke? Okey, senyum. Okey, sekali lagi ready. Freestyle juga Dr. Fiza. Ya, ya, sekejap nah. Okey, sekali lagi.
Pristan, buat tanda thumbs up. Alright, thank you so much. Okay. Okay, terima kasih semua. Dr. Jan mute dah. Mohon share attendance sekali lagi. Oh, okay, sekejap Okay, nak. boleh share attendance. Okay, sorry sekejap. Dan pihak ICC juga kita ada ICC helpdesk setiap hari Selasa jam 2 petang Jom untuk hari ni. mana-mana staff lah yang ingin mendapatkan bantuan daripada ICC. Dan kita akan maklumkan program kita bersama MyIPO selepas ini dalam masa yang terdekat insyaAllah. So dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Kejap, saya sharing. Terima kasih Cik Sofia. Terima kasih. Okay. Okay.